Okay, was removed. Kenapa pula? Okay, kena masuk blank. Okay. Bahkan kamu tak ada lagi buku, tak lagi. Lepas habis kelas tak lagi, cikgu akan hantar 2 fail yang cikgu dah buat nota. Yang bab penuh lah untuk bab 2 ni. Okay, bab 2 dan 5. Okay, itu kita dah masuk 2 bab. Sekarang kita masuk 2 bab tidak 3 subtopik. Ini pun kita masuk 3 subtopik juga. Okay. Start dengan 24 ni, teknologi pengeluaran makanan. Okay, yang pertama detik kita ni, kita nak tengok ni, cara meningkatkan sumber, kualiti makanan dan kuantiti pengeluaran makanan. Okay, maksudnya kita tengok macam mana nak meningkatkan pengeluaran makanan. Okay, yang kedua, menilai penggunaan racun serangga dan kawalan biologi dalam meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan. So, maksudnya kita nak kawal benda-benda yang merosakkan pengeluaran makanan. Maksudnya perosak-perosak tu, kita nak kawal dia. Okey, kita teruskan. Okey. Yang pertama ni, apa yang berlaku? Okay, 2 isu ni, 1 dan 2. Penambahan populasi dunia dan kekurangan bekalan makanan dunia. Okey, menyumbang kepada, maksudnya masalah ni ataupun isu yang berlaku ni menyebabkan negara kita perlu aplikasikan teknologi pengeluaran makanan untuk mengatasi masalah ni lah. Bila populasi dunia makin lama makin bertambah, maksudnya ramai manusia. Yang kedua ni, bekalan makanan dunia pula berkurang. Jadi kalau isu dunia bukan cakap Malaysia lah, isu dunia. Jadi perlulah diaplikasikan teknologi dalam pengeluaran makanan. Jadi untuk apa? Untuk yang pertama ni, meningkatkan kualiti dan kuantiti makanan. So, makanan lebih berkualiti. Yang kata kuantiti tu dia boleh hasilkan makanan lebih banyak. So, yang kedua ni, menghasilkan dan menggunakan bakar yang bermutu. Okay, macam tanaman lah. Tanaman, kita dapat tanaman yang bermutu, buah-buahan yang tidak mudah rosak. Yang ketiga ni, menggunakan pelbagai jenis teknologi moden. So, nak bagi kita nak pungut hasil yang cepat, kita guna teknologi yang lebih moden. Contohlah paling mudah. Okey, kalau kata sawah padi. Kalau zaman dulu, sawah padi, masa kata nak panggil tuai lah kita nak ambil kan, kita nak ambil hasil. So, kita nak ambil hasil tu, kena menggunakan tenaga manusia. Okay. Sekarang ni, sama lah macam nak tanam pun. Nak tanam anak semai, sama ada tabur, guna tenaga manusia kan, tabur benih-benih padi kat dalam sawah. Ataupun pacakkan anak semai ke dalam sawah, tenaga manusia. Tapi zaman sekarang, kita tak guna tenaga manusia dah, kita guna mesin. Mesin boleh tanam anak semai ke dalam sawah. Ataupun kita guna mesin juga untuk sembuhkan benih padi tu. Pertanyaan tu seterusnya. Okey. So macam mana tengok ni isu dia. Cara meningkatkan kuantiti dan saya nak tulis tu, kuantiti dan kualiti. Kualiti dan kuantiti, saya salah baca. Ini cara meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan negara. Okay, kat sini ada 6 cara. Semua kita nak kena belajar. Okey, ada penggunaan teknologi moden. Okey, beri bimbingan dan pendidikan kepada petani. Pendidikan dan pembangunan. Penggunaan tanah dan kawasan perairan secara optimum. Dan pengurusan tanah yang sukar dan penggunaan bakar yang bermutu. Kita satu persatu. Yang pertama,
penggunaan bakar yang bermutu. Okey, kepentingan penggunaan bakar ni tujuannya untuk mempelbagaikan sumber makanan. Mempelbagaikan sumber makanan. Jadi makanan tu ada berbagai-bagai. Lagi nak masuk fahami. Okay, kemudian yang kedua ni nak meningkatkan kualiti makanan. Makanan yang lebih berkualiti lah. Okay, dan meningkatkan kuantiti pengeluaran makanan segera. So ingat 3 benda ni. Kenapa nak keluarkan bakar yang bermutu? 3 benda ni lah. Sebagaikan sumber makanan, nak meningkatkan kualiti makanan dan kuantiti pengeluaran. Okay, kemudian bagi tanaman dan haiwan ternakan. Okay, dia diperoleh melalui teknik pengklonan. Pernah dengar tak pasal pengklonan? Kamu pernah dengar tak? No. Okey, pengklonan ni macam mana? Dia tiru. Dia tiru apa? Clone. Dia clone juga, semua clone. Maksudnya dia nak contoh, kalau kata tanaman lah, pokok. Nak tahu. Pokok ni dia bagus. Dia menghasilkan buah yang banyak, dia tak mudah diserang dengan perosak. Contoh kita ambil yang mudah ni macam apa? Buah harum manis. Harum manis tu buah dia berbau wangi. Saiz dia besar, grade AA tu. Besar grade 2A tu. Lepas tu dia tak mudah rosak, dia cepat matang. Jadi kita klon. Dia ambil sel daripada pokok harum manis yang tu, dia klonkan supaya dapat pokok yang sama ciri-ciri macam pokok tu juga. Itulah klonan. Jadi kacukan. Kalau kacukan ni dia gabungkan antara dua benih yang besar, dapatkan sisi yang lagi bagus. Jadi saya beri contoh benih-benih yang dikacuk. Dan aplikasi dia ke juruteraan genetik. Maksudnya maklumat genetik tu okay, macam ni. Kalau kata kita nak tengok apa genetik yang dalam, contohnya dalam peringkat awal, contohnya dalam kandungan ibu, kita nak tahu baby tu normal ke, ada risiko penyakit ke, boleh dah kita boleh dah tahu melalui kaedah kejuruteraan genetik. Okay, kemudian teknologi mutagenesis. Okay. Kemudian ciri-ciri bakar bermutu. Okey, ciri-cirinya daging, susu dan buah yang lebih bermutu. Daging ni maksudnya haiwan lah. Susu macam daripada lembu, buah yang lebih bermutu macam contohnya harum manis. Penjagaan mudah dan kos penjagaan yang rendah. Okey, kemudian rintangan tinggi terhadap penyakit. So, dia tak mudah diserang, dia tahan pada serangan penyakit. Rintangan tinggi pada serangga perosak dan cuaca melampau. So ada serangga perosak ataupun suhu yang terlampau panas tu, dia tahan, tak mudah mati. Okey, lagi tumbuhan yang cepat tumbuh dan matang dan menghasilkan hasil yang banyak. Okey, seterusnya bagi bakar bermutu. Okey, inilah contoh-contoh bakar yang bermutu. Yang pertama, kelapa sawit tenera. Okey, yang ni ciri-cirinya. Buah lebat, isi rong besar. Isi lah bagi ini kat sini lah. Yang ni isi yang besar. Sabut. Ni sabut dia. Sabut yang tebal. Okey, kemudian tempurung dan nipis. Ni sini tempurung.
Ni lah tempurung. Label kan ni. Nampak tak tempurung dia? Nampak. Nampak tak? Okay, kemudian dia masukkan minyak yang tinggi. Okay. Kemudian hasilkan minyak yang tinggi. Okay. Kemudian yang kedua, belimbing bintang emas. Nama PC ni, buah belimbing lah. Nama dia bintang emas. Okay, ciri-ciri belimbing ni berwarna kuning keemasan. Rasanya manis dan dia rangup. Inilah contoh gambar yang contoh belimbing bintang emas. Kemudian ada betik eksotika. Yang ni rupa betik eksotika. Ciri-ciri dia, saiz dia besar dan isinya manis. Okay, kemudian ada ayam akar putra. Nama ayam ni. Okay, ciri-ciri ayam ni rupa dia kat bawah ni. Nampak macam ayam kampung. Okay. Dia cepat membesar. Tekstur daging menyerupai ayam kampung. Dia lebih sedap daripada ayam daging. Okay, kemudian yang kelima, ni lembu mafriwal. Okay, lembu tenusu. Lembu susu lah. Kacukan yang menghasilkan susu yang banyak. Sesuai hidup di iklim tropika. Macam iklim kita lah. Dia bertahan. Dia tak duduk kat New Zealand, kat tempat sejuk. Kat tempat kita pun dia bertahan. Okey, yang kedua pula. Penggunaan teknologi moden. Okey, pertama kita tengok ni. Mesin. Okay, mesin pengisar dan mesin pengisi cecair. Mempercepat pemprosesan dan pengeluaran makanan. Ni contoh ni dekat kilang lah ni gambar ni. Okay, yang ni mesin ni dia masukkan jus minuman dalam botol. Jadi cepatlah proses tu. Jadi pengeluaran makanan tu dapat dihasilkan lebih banyak dalam masa satu hari. Okay, sebab dia cepat. Okay, kemudian ni pengklonan yang kedua. Ini tujuan dia mengekalkan ciri yang baik pada bakar dan tanaman serta haiwan ternakan. Dia buat dulu lah pada haiwan, contohnya yang ni kambing doli, semua kambing ni kambing doli. Dan yang ni pada tanaman. Tanaman yang bermutu dia akan kelolkan. Dia tanam, maksudnya pokok tu membesar macam biasa lah pada kucing. Pokok tu membesar, cuma dia maksudnya ambil tisu daripada pokok yang berkualiti. Jadi dia biarkan pokok tu. Kemudian jentera, guna traktor, jentolak dan jentual. Tujuan dia mempercepat proses penanaman dan pemungutan hasil pertanian. Kemudian teknologi bioteknologi pula. Pemindahan embrio, pengklonan dan kejuruteraan genetik. Yang ni meningkatkan kualiti dan kuantiti makanan. Kemudian yang kelima, drone. Drone ni bukan kata drone dia terbang untuk tengok kita saja, tapi dia boleh buat kerja. Okay, dia boleh semburkan pestisid, racun serangga. Sembur, jadi menjimatkan masa, mengurangkan kos tenaga kerja. So kalau dulu kita kena orang lah pergi sembur racun dekat sawah. Sekarang ni tak payah, kita pakai drone sahaja. Okey, yang ketiga pula, pendidikan dan bimbingan kepada petani. Okey, yang ni, siapa yang terlibat, dia tengok. Dia adalah Lembaga Minyak Sawit Malaysia, MPOB. Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, MARDI. Advanced Biotechnology and Breeding Center, ABBC.
dan Jabatan Pertanian dan Pertumbuhan Peladang. Jadi dalam bidang apa? Bidang pertanian. Tujuan dia untuk nak dapatkan bakal bermutu dengan aplikasi teknologi moden untuk meningkatkan kualiti makanan dan kuantiti pengeluaran makanan. So maksudnya dalam bidang pertanian ni, petani dapat makanan sebenarnya kata yang mudah kan, harum manis. Dalam gambar ni kelapa sawit, yang gambar atas ni buah tembikai susu. Hasil dia lagi banyak, dapat buah yang lebih banyak. Okay. Dan buah yang berkualiti, dia sedap, dia tahan, tak boleh rosak. Okey, yang keempat pula, penyelidikan dan pembangunan. Maksudnya research and development. Okay, yang ni agensi dia Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, Pejabat Pertanian, Institut Pendidikan Kemajuan Pertanian itu MARDI, kemudian Lembaga Kemajuan Pertanian Muda itu MADA, Lembaga Minyak Sawit MCOB, Institut Pendidikan Perikanan dan Institut Pendidikan Veteriner Malaysia. Okay, usaha yang dijalankan adalah hasilkan tumbuhan dan ternakan, iaitu bakar baharu dan berkualiti. Okay, dia maksudnya dia kaji lah, contoh sebab tu yang dia buat pengklonan tu, dia nak dapat bakar yang berkualiti. Lepas tu dia buat kacukan, dia kacukan tumbuhan untuk dapat yang spesies yang hebat macam tadi kan, kelapa sawit nama Tenera tu, belimbing mas madu tu, lagi apa, ayam yang namanya ayam akar putera, betotika, lembu mahpriwan. Okey, dan itulah bahagian ni lah yang buat bahagian pendidikan dan pembangunan. Kemudian mereka cipta jentera baharu. Mereka lah jentera yang baru. Zaman dulu mana ada drone nak buat kerja-kerja tembur racun ni kan, tapi sekarang dah ada. Dan memperkenalkan teknik baharu untuk kawal penyakit dan serangga perosak. Okay, jadi serangga perosak yang merosakkan tanaman terkawal. Okay, dia tak banyak. Perkenalkan cara baru untuk memelihara tanah. So nak pastikan tanah tu kekal subur. Okay, macam mana? Tunjuk nanti. Okey lagi. Untuk meningkatkan kualiti makanan, sama je tujuan yang sama macam tadi dan baliknya. Dan kuantiti pengeluaran makanan. Okey, tujuannya menampung populasi yang semakin bertambah. Okey, balik kepada isu yang kita ngomong tadi lah. Isu populasi bertambah, maka keperluan makanan meningkat. Jadi kenalah buat kajian-kajian ni. Faham tak takat ni? Faham cikgu. Okey. Nak. Lagi. Okey, yang kelima, penggunaan tanah dan kawasan perairan secara optimum. Okey, tujuannya nak mengatasi masalah apa? Masalah keluasan tanah pertanian dan kawasan perairan yang terhad. Kita kata tanah tak banyak. Keluasan dia terhad lah, ada nak buat bangunan. Tapi nak tanam pokok juga, terhad. Jadi nak atasi masalah tu dia kenalah fikirkan satu cara. Tujuan dia untuk meningkatkan hasil pertanian dan penternakan. Okey, kaedah. Okey, mengusahakan tanah yang terbiar supaya menjadi tanah atau kawasan yang sesuai bagi aktiviti pertanian dan penternakan. Menyuburkan kawasan tandus. Kalau kawasan itu tak subur, dia suburkan kawasan kat situ. Mengusahakan kolam perembungan yang terbiar supaya menjadi kawasan yang sesuai bagi aktiviti aquakultur air tawar. So bahagian pelumbungan
Dan tanah yang dikorek-korek tu jadi kawasan kolam pelombongan. Jadi dia usahakan situ daripada biar macam tu saja, dia jadikan pula tempat letak ikan-ikan apa semua ni. Aku tu air tawar, ikan-ikan air tawar. Dia usahakan kawasan tanah kaya yang mudah dibanjiri air laut supaya menjadi kawasan yang sesuai bagi aktiviti aquaculture marine. So, tanah kaya kan, tanah kaya, kata air laut dia naik. Jadi, dia jadikan kawasan tu tempat membiarkan dia jaga ikan-ikan air laut pula. Kalau tadi kawasan Lombok, ikan air tawar. Dan membina empangan dari kali air untuk tanah pertanian atau penternakan yang kekurangan bekalan air. Maksudnya ada kawasan tanah yang kat situ kering kan, tak dapat bekalan air yang cukup. So dia buatlah sistem empangan dan buat empangan untuk dapatkan bekalan air tu lah dan tali air tu. Okay, ni contoh tanaman yang dia buat lah. Tanaman dia menggunakan sistem aeroponik. Macam ni. Aeroponik ni dia tak tanam pokok dalam tanah. Kat tanah kan. So dia guna air. Tapi air tu yang disembur dengan bajau. Kalau macam contoh yang pertama ni, dalam ni ada air. Ni tanaman ni. Okey, akar ni mencecah kena pada apa kata water pump. Water pump ni dia semburkan air yang ada bajau. Akar tu akan serak lah. So pokok tu dapat sama macam cara di bawah ni juga lah. Kalau kamu tengok di bawah ni kamu boleh google caranya sistem aeroponik. Konsep dia tak menggunakan tanah. Macam balik kepada gambar tadi, yang ni sistem aeroponik. Dia tanam pokok kalau tak cukup tanah yang luas kan. So dia tanam secara vertikal, dia makin naik ke atas. Tak perlulah kawasan luas. Tak boleh. Contoh kita duduk kat kawasan rumah flat. Rumah bertingkat-tingkat dia kena tanah. Dia boleh tanam dengan cara ni. Arif Husaini baru masuk. Kali pula yang ke-6. Pengurusan tanah yang cekap. Okey, tujuan dia nak mengekalkan kesuburan tanah supaya tanah tu kekal subur. Tak mau tanah tu dah lama-lama guna, tanah pokok, tanah tu tak subur. Macam tu. Okey, lagi nak meningkatkan kualiti hasil tanaman. Ini tanaman yang lebih berkualiti dan kuantiti dia. Dia banyak mana kan. Hasil dia pun banyak. Okay. Dan secara apa? Secara yang pertama ni penggiliran tanaman. Tujuan dia nak mengekalkan kesuburan tanah. Penggiliran tanaman yang ni lah. Kaedah yang ni. Penggiliran tanaman. Contoh kamu tengok ni. Okay, tahun pertama dia tanam pokok apa? Yang kamu nampak ni pokok apa tahun pertama ni? Itu. Ni pokok tomato. Tahun kedua tanam apa pula gagak ni? Kobis. Salad. Mungkin salad ni. Bukan kopi. Ni salad. Okey. Tahun ketiga tanam apa? Tahung. Tunggu. Kenapa? Pelbagai kan. So dia pelbagaikan tanaman tu. Sebab macam contohnya tomato ni dia banyak menggunakan nutrien tertentu. Nanti nutrien dalam tanah tu akan habis. Contohlah dia menggunakan nitrogen. Dia perlukan sumber nitrogen. Nanti kat tanah kekurangan nitrogen. Jadi dia tanam pokok lain pula. Pula salad ni mungkin tak perlukan nitrogen yang banyak. Jadi dia boleh pelihara lah kandungan nutrien dalam tanah tu. Kemudian pula tanaman campuran. Nak memastikan juga kesuburan tanah. Tanaman campuran macam yang gambar bawah ni. So dia tanam
Yang pertama ni nampak macam Brazil. Okay. Yang kedua, tak pasti apa benda. Okay, cuma kita nampak dia sayur-sayuran yang berbeza. Ada juga yang gabungkan tanam jagung. Lepas tu tengah-tengah tu dia akan tanam sayur-sayuran yang lain. Dan yang ketiga ni, penanaman teres untuk mengurangkan hasutan tanah. Okay. Teres ni kalau kamu tengok kat mana agak-agak yang ada tanaman teres macam ni? Cameron. Ya? Cameron. Cameron, ya. Kat Cameron dia tanam teh kan. So, sebab kawasan dia dah berbukit. Jadi dia nak manfaatkan tanah yang berbukit tu, dia tanam secara teres. Dan tanah tu pun terpelihara lah, tak mudah terhakis. Okay. Itu baru habis bahagian yang berkaitan dengan teknologi moden. Okay, sekarang ni kita masuk pula penggunaan racun serangga. Okay, yang pertama, penghapusan perosak tanaman. Okay, ni proses ni lah racun kan. Dia kena racun. So racun memang nak menghapuskan perosak lah. Okay, perosak tanaman. Dia berperanan menjaga kualiti dan kuantiti hasil tanaman. Mengawal populasi perosak tanaman. So dia tak mahulah perosak tu banyak bermaharajalela merosakkan tanaman tu. So dia kena guna racun serangga. Tapi bila menggunakan racun serangga, adalah kesan dia. Ada yang baik, ada yang tak baik. Kita tengok apa yang pertama ni, kebaikan dia. Dia kata dia biasanya tidak mempengaruhi kadar pertumbuhan-tumbuhan. Maksudnya contoh katalah sayur sawi, dia mengambil masa 25 hari untuk matang. Kita boleh cabut, ambil lah sayur sawi tu. Kalau kita sembur racun serangga, dia kekal juga 25 hari dah ambil juga hasil dia. Dia tak kacau lah kematangan tumbuhan tu. Okay, hasil tanaman mudah digunakan. Sebabnya sebab dia tak diserang dengan serangga kan tanaman tu. Dapat diaplikasikan pada tanah yang luas menggunakan drone. Macam tadi dengan gambar drone tu dia sembur racun. Okay. Kawasan luas lah. Kalau tak luas lagi semua kena kali dengan orang-orang kali kan. Kalau kawasan atau rumah yang dekat-dekat tak sesuai lah. Jadi kena tanah yang luas. Ataupun menggunakan kapal terbang kecil untuk menyembur racun juga. Okey, keburukannya pula tengok mencemarkan alam sekitar. Memanglah sebab racun ni mengalir ke dalam sistem perairan. Contoh macam sawah padi ni. Air dia pergi mana? Dia akan pergi ke sistem peparitan. Jadi racun pergi ke kawasan peparitan. Peparitan pergi ke mana pun, pergi ke kawasan laut ataupun pergi sungai. So ikan-ikan di situ kan mati. Sebab apa? Sebab ada racun. Jadi menyebabkan perosak tanaman menjadi lebih berdaya tahan. Okey, ni kalau dia, maksudnya perosak tu disembur dengan racun. Okey, dia maksudnya dia dalam badan dia akan hasilkan satu daya tahan supaya dia boleh lawan racun tu. Jadi nanti bila dia dapat generasi seterusnya, macam dia anak, masa muda lah kata anak pada dia tu lebih tahan daripada serangan perosak tu. Jadi dia lebih kuat lah. Jadi maksudnya kalau kita guna racun serangga yang sama, dia tak mati. Dia kena guna racun serangga yang lebih kuat baru dia mati. Okay, dia membunuh cacing tanah dan mikroorganisme berfaedah dalam tanah. Dia ni untuk kesuburan tanah. Cacing tanah tu dia menggemburkan tanah. So dia pun mati. Mencemarkan tanah dan hasil pertanian. Okey. Jadi dia menggunakan pula pendekatan kawalan biologi. Okey, yang ni dia kata kaedah ni adalah kaedah interaksi antara organisme iaitu
mangsa pemangsa dan parasitisme. Okay, mangsa pemangsa ni gambar kat sini dia tunjuk bawah ni. Yang pertama ni. Dan ni dia guna burung hantu. Ni burung hantu ni contoh sini. Burung hantu dan ular untuk memburu dan mematikan tikus di ladang kelapa sawit. Jadi maksudnya yang tu nama yang dia kata mangsa pemangsa ni sebab ada mangsa yang dimakan, pemangsa ni yang makan dia. Macam pemangsa ni burung hantu, mangsa ni dia makan tikus. Okay, dia matikan tikus. Okay, kaedah ni maksud tak guna racun lah. Okay, tak ada racun tapi burung hantu tu yang makan tikus. Okey, peranan mangsa pemangsa ni nak mengawal perosak tanaman di satu habitat menggunakan musuh semula jadi. Maksudnya memang haiwan ni jenis makan mangsa tu. Okey, lain pada burung hantu, dia guna ni pelihara ikan dalam kolam. Contoh macam gambar yang kedua ni. Okey, ikan ni pula dia jenis makan jentik-jentik. Jadi boleh mengawal lah pembiakan nyamuk. Okay, kemudian seterusnya yang ketiga ni menggunakan kumbang ladybird. Okay, kumbang ni dia makan perosak tanaman iaitu aphid. Kat sini. Okay, ladybird ni kalau kamu tengok ni dia besar tu dia bukan aphid. Dekat daun tu ada aphid. Okay, di sini pun. Masa ni pun ada aphid. Dia kalau hijau sama macam daun kalau tengok daripada kita tak perasan. Kalau tengok dekat-dekat, tengok dengan kantor baru nampak benda tu bergerak-gerak. Kumbang kura-kura ataupun ladybird ni yang makan. Okay, kemudian yang keempat, menggunakan penyengat. Penyengat yang bertelur dalam telur rama-rama. Penyengat ni dia bertelur dalam telur rama-rama tu nanti rama-rama tu tak dapat membiak lah. Penyengat tu memanipulasi, mendominasi telur tu. Rama-rama tu tak boleh hidup. Okey, so ni kaedah kawalan biologi maksudnya kawalan menggunakan haiwan yang makan mangsa dia. Tu tak gunakan racun. Okey, kelebihan dan kelemahan kawalan biologi ni. Kita kelebihan dulu. Yang pertama, lebih mesra alam sebab tak guna racun. Kedua, tidak memudaratkan kesihatan organisma lain kecuali perosak tumbuhan. So dia tak kacau yang lain. Contohnya burung hantu dia tak kacau pun benda-benda lain kecuali dia makan tikus. Okay. Tidak menyebabkan perosak tumbuhan berdaya tahan. Maksudnya perosak tu contoh tadi kata ni aphid tu yang racun serangga tu perosak tu dia tak jadi lebih tahan pada racun serangga ni pasal dia tak disembur dengan racun serangga. Okay. Dan dia lebih murah kalau beli. Okay, kelemahan dia yang pertama mengambil masa yang lebih panjang untuk mengawal populasi perosak. Itu lama lah. Contoh kita nak biarkan tikus tu mati dalam masa cepat payahlah sebab berantu kan atas pada dia lah dia nak makan banyak mana kan. Suka meramalkan hasil kawalan biologi yang melibatkan organisma hidup. Bergantung pergerakan haiwan tu. Suka kita nak ramal. Perlukan perancangan dan pengurusan yang teliti dan berkesan. Kena rancang betul-betul haiwan tu makan perosak tu. Kalau tidak nanti tak berkesan. Ini ada contoh macam tak berkesan je. Mengganggu keseimbangan ekosistem jika populasi spesies pemangsa atau parasit tidak terkawal. Okay. Tak boleh nak kawal, mengganggu juga. Ini contoh kelemahan kawalan biologi. Okay. Berlaku bila? Apabila tiada perancangan yang baik. Contoh, penggunaan cerpelai. Ini lah cerpelai ni. Okey, tujuan cerpelai ni nak mengawal populasi tikus. Di kawasan ladang tanaman tebu di Kepulauan Hawaii. Okey, masalah dia
Supply aktif pada waktu siang. Tetapi tikus aktif pada waktu malam. Tikus waktu malam dia keluar. Supply pula waktu siang yang dia keluar. Maka supply beralih kepada burung dan telepon penyu sebagai makanan. Dan kalau ikut dia supply ni nak pergi makan lah tikus tu. Tapi masalahnya tikus waktu malam baru dia keluar. Tak ada lah kan, dia cari tangkap lah. So dia pergi cari menalai lah, takkan dia nak tunggu juga tikus tu kan. So supply pun dicarilah burung dan telepon penyu. Maka kawalan biologi ni gagal. Faham cakap ni? Faham? Sekarang cikgu tanya soalan. Kita soalan kuis. Yang pertama, berikan 3 kepentingan bakar bermutu. Kita panggil nama kat sini. Aimi. Aimi, tolong bagi kat cikgu. Bagi satu je. Apa kepentingan bakar bermutu? Cikgu dah ajak dari tadi ni, apa pentingnya kita nak ambil bakar bermutu? Aimi, tolong menyahut. Ada tak kamu kat sini? Ya, saya. Apa? Bagi satu kepentingan. Kenapa kita nak bakar bermutu? Saya tak ingat. Tak ingat? Yang cikgu dah ulang-ulang je perkataan tu. Nak meningkatkan apa? Kenapa kita nak buah harum manis yang besar? Sebab apa? Meningkatkan kualiti Ya, kawan-kawan jawab. Meningkatkan kualiti dan kuantiti. kuantiti pengeluaran tanaman tu. Satu yang tu. Lagi satu sumber makanan tu pula. Kita nak perbagaikan sumber tu. Kalau kita nak tiga ni, pertama kita cek kualiti, yang kedua cek kuantiti, dan yang satu lagi, yang ketiga, kita nak tengok pelbagai sumber makanan. Itu 3 benda ni. Dapat ha? Dapat dah pelajar-pelajar? Dapat. Soalan seterusnya. Arif Husaini. Raja berikut menunjukkan penggunaan teknologi moden. Terangkan bagaimana kaedah ini dapat membantu meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan. Tadi kita abang dah tujuan kita buat nak bakar bermutu ni nak meningkatkan kualiti dan kuantiti. Jadi kita pun gunalah teknologi moden. Cuba terangkan macam mana dia boleh membantu. Apa yang benda dalam gambar tu buat supaya boleh meningkatkan kualiti dan kuantiti? Arif Husaini, tolong jawab. Ya. Bagaimana dia boleh membantu? Bluetooth mode. Arif Husaini? Ke mana? Kamu tengok, kamu fikir secara rasional kamu lah. Macam mana kita boleh guna, ni gambar apa yang kamu nampak ni? Mesin padi. Mesin padi. Macam mana mesin padi boleh bantu bagi kita dapat padi yang lebih banyak? Contoh, kalau tak ada mesin padi, kita kena guna cara macam mana? Manual. Manual tu nak buat macam mana? Ya? Kawan-kawan lain boleh tolong? Kalau tak nak mesin padi, kita kutip padi macam mana? Guna pisau. Kan guna pisau. Guna pisau sabit tu. Kita sabit. Guna tenaga.
Gunakan tenaga. Jadi kalau kata kita guna mesin padi, kelebihan dia apa? Mempercepat proses. Mempercepatkan proses. Pandai kan? Kita dengan sakit. Mempercepatkan proses. Jadi cepatlah, tak perlu dah tunggu sampai sehari baru dapat padi satu relung contohlah kan. Satu petok tu kan. Jadi cepatlah jawapan dia, kita nak cepatkan, maka hasil kita dapat tu lebih banyak lah. Yang ni jawapan dia bagi. Traktor, contohlah jantuai mempercepat proses pendalaman dan pemungutan hasil pertanian. Jadi kadar pura makanan dapat ditingkatkan. Okey, seterusnya. Isikan tempat kosong. Okey, kalau ikut nama yang tak kenal lagi ni, Daniel pula. Daniel. Nombor 3, kawalan biologi adalah cara mengawal organisme apa? Tadi baru je cikgu terang, kawalan biologi nak kawal organisme apa? Ya Daniel? Tunggu perosok. Ya, pandai. Okey, kita nak kawal serangga perosak ataupun perosak. Okey, sambung. Hamdi Hakimi dengan menggunakan musuh apa pada perosak tersebut? Musuh semula jadi. Ya, pandai. Musuh semula jadi. Okey, seterusnya soalan 4. Kita panggil pula Hasirun Hasan. Okey, kita tandakan yang mana kelebihan menggunakan kawalan biologi berbanding menggunakan racun perosak. Apa kelebihannya? Tidak. Ya? Tidak memudaratkan kesihatan organisme lain kecuali perosak tumbuhan. Selamat Ya, digunakan. betul. Okey, betul satu tu poin tu. Tidak memudaratkan kesihatan organisme lain kecuali perosak tumbuhan. Dan satu lagi, apa kelebihan dia? Selamat digunakan. Pandai, selamat digunakan. Okey, Syakir tolong jawab untuk hal ni. Hasirun senyap je. Okey, seterusnya teknologi pemprosesan makanan. Okey, yang ni teknologi pemprosesan makanan. Kita punya objektif kita satu je, tentang teknologi-teknologi yang diaplikasikan. Okay, teknologi bukan semua makanan mentah boleh dimakan dalam keadaan segar. Contoh, mana boleh makan ikan mentah macam tu? Tak boleh. Jadi jadi kebanyakan makanan mentah diproses kepada bentuk lain. Kena proses dia jadi benda lain. Makanan yang diproses, bila dah kita proses, kelebihan dia yang pertama dia tahan lebih lama. Kemudian dia lebih enak, menarik dan mudah dicernakan. Okey. Tengok sebenarnya. Teknologi pemprosesan makanan. Okey, ada berapa lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita 8. Kadang-kadang kita aplikasikan dengan cara masak lah. Proses penampaian, pendehidratan ataupun pengeringan, pempasturan, pengasinan, penyejuk bekuan, penindaran dan pembungkusan vacuum. Okay, semua kamu nak tengok satu-satu. Okey, kalau masak ni benda basic kamu semua kamu tahu masak kan. Jadi kalau masak, panaskan makanan gunakan teknik celur. Kita celur makanan ataupun kita goreng, kita panggang, kita asapkan dia, rebus, tumis, bakar dan kukus. Nama-nama makanan, kari, ayam, ikan goreng, panggang, nasi, sayur, kuih muih. Ini senang. Okay. Kedua, penampaian. Okay, proses penguraian bahan kompleks kepada bahan yang lebih ringkas
melalui tindakan bakteria, yeast atau mikroorganisma berfaedah yang lain. Yang ni dia kata makanan yang kompleks kepada makanan yang lebih ringkas. Apa dia makanan, contoh kalau kita selalu dengar penyampaian ni, macam orang kata buat tapai. Dapat makanan untuk tapai tu. Lain daripada tapai, ni contoh tapai. Ada banyak lagi lain daripada tapai tu, iaitu kicap. Nak buat kicap. Dia jadi makanan yang lebih ringkas. Contoh, ni contoh proses dia. Contohnya penyampaian glukosa melalui tindakan yeast digunakan dalam pembuatan roti. Ni tindak balas yang berlaku dalam penyampaian lah. Kita guna glukosa, iaitu apa-apa makanan yang bergula lah, buah-buahan misalnya buah, beras yang ada kandungan gula. Macam buah-buahan macam buah apple, buah anggur. Yang tu buah-buahan tu itu yang mengandungi glukosa ditambahkan dengan yeast. Dalam yeast tu ada enzim dimase. Enzim tu yang bertindak balas dengan glukosa menghasilkan etanol. Dan bebaskan gas karbon dioksida. Proses penyampaian kalau kita buat tapai, kalau kita orang Malaysia kan. Ni kimchi. Kimchi ni orang apa yang dia buat? Orang Malaysia tak buat kimchi, orang apa yang dia buat kimchi? Korea. Belah Korea. Jadi yang tu dia guna sayur macam gambar atas ni. Kamu tahu tak dia guna sayur apa buat kimchi tu? Kobe. Guna sayur kobe. Sayur kobe tu jadi disimpan lebih lama lah. Gunakan buat kimchi tu. Daripada tu tempe. Orang Malaysia lah tempe dan yogurt kita. Kaedah pemeriksaan yang ketiga, pendehidratasi atau pengeringan. Baik kering lah. Nampak baik kering. Dia singkirkan air daripada makanan melalui pendehidratasi atau penyejatan makanan. Pendehidratasi maksudnya hilangkan air. Penyejatan sejak lah kan. Cara yang pertama dia jemur di bawah cahaya matahari. Jemur. Contohnya buat ikan kering. Ikan dah dipotong apa semua, kita bagi keping, bagi dia bentuk keping, kita pun jemur bawah matahari. Kita keringkan dengan nyalaan api ataupun asap, boleh juga. Dan keringkan dalam ketuhar. Kita guna oven. Contoh yang menggunakan kaedah ni, yang udang kering, sotong kering, ikan kering, buah-buahan kering, biji cendawan dan susu tepung. Susu kalau susu kan betul cair kan. Dia keringkan jadi serbuk. Jadi kalau susu serbuk dia tahan lebih lama. Kalau susu tu cair, tak simpan dalam peti air akan rosak. Dia tahan lama lah. Pempastiuran. Ni buat susu juga. Pempastiuran ni. Ni caranya cecair dipanaskan pada suhu di bawah takat didih cecair untuk membunuh patogen, kemudian disebutkan dengan cepat. Kita panaskan dia tapi bukanlah sampai dia takat didih dia. Contohnya air. Air mendidih pada suhu 100 darjah Celsius. Tak bolehlah didihkan sampai 1 darjah Celsius. Nanti segala nutrien dia akan mati. Seperti susu kan. Sebab tu dia panaskan sampai suhu 63 darjah Celsius sahaja. Dan selama 30 minit. Ataupun kalau suhu yang lebih tinggi, 32 darjah Celsius selama 15 saat. Sejak sahaja. Lepas dia panaskan, ni untuk susu. Dia sejukkan serta-merta. Teruskan dia sejuk. Supaya dia nak pastikan dia tak capai pada suhu bilik. Kalau suhu bilik nanti ada mikroorganisma pula membiak. Maka susu cepat basi. Dia tak mahu ada mikroorganisma. Mikroorganisma ni dia hidup dalam suhu persekitaran ni, suhu bilik. Kita nampak membunuh patogen. Tidak patogen lah. Contohnya produk susu, produk penusu dan jus buah-buahan. Kaedah seterusnya pengetinan. Ditinkan makanan. Makanan disimpan dalam tin, disteril dan dipanaskan pada suhu yang tinggi. Suhu dia melebihi 115 darjah Celsius. Di bawah tekanan tinggi.
Tujuan dia nak membunuh mikroorganisma dan spora. Okay. Suhu yang terlalu tinggi ni boleh bunuh spora. Sebab kalau kata contoh kita masak air, kita nak minum kan, nak buat air masak, kita bagi dia mendidih. Okay, takat didih tadilah sebut air, takat didih 100 darjah Celsius. Pada masa ni, mikroorganisma ni memang dia boleh mati. Tapi takat didih ni tak sampai boleh bunuh spora. Spora dia ni hidup. Kalau kata kita biar makanan tu, tepung air tu dalam suhu bilik, spora ni dia akan membiak balik dan jadi mikroorganisma. Maka makanan tu akan rosak. Tapi kalau guna kaedah ni, dia panaskan suhu yang lebih tinggi. Kalau kita panaskan suhu dia 120 darjah Celsius lah. Di bawah tekanan tinggi. Maka spora ni pun akan mati. Jadi tak ada. Dia tak akan membiak lah mikroorganisma ni. Okey, kemudian udara dalam tin yang mengandungi makanan yang disediakan tu dikeluarkan sebelum dipatrikan. So, dia keluarkan udara tu. Penting juga sebab kalau ada udara, nanti takut dalam udara tu ada mikroorganisma. Itu nanti membiak pula dalam tin tu. So udara pun kena keluarkan. Kemudian dipanaskan semula untuk membunuh sebarang mikroorganisma yang masih ada sebelum disejukkan dengan cepatnya. Panaskan balik dah tu, dia sejukkan. Contoh makanan-makanan tu daging, sup, kacang, ikan, buah-buahan, sos dan susu dalam tin. Okey, kaedah seterusnya penyejuk berkuas. Makanan disimpan pada suhu 0 darjah Celsius. Ini contohnya dekat simpanan peti ais lah. Atau lebih rendah supaya tahan lebih lama. Okey, lagi daging disejuk berkukan suhu antara negatif 18 darjah Celsius hingga 24 darjah Celsius. Negatif 18 hingga negatif 24. So suhu dia kurang daripada kosong. Suhu kurang daripada kosong Celsius. Lagi sejuk. Ini maksud simpanan tempat peti ais, tempat beku. Okey, bila suhu kurang daripada negatif 18 darjah Celsius, apa yang berlaku? Yang pertama, tindakan enzim terhenti. Sehingga mikroorganisma tu tak boleh membiak lah. Itu perencatlah pertumbuhannya. Okey, contoh dia buat pada makanan laut kan, contoh ikan kan. Daripada tu daging-daging, ayam, simpan kat tempat beku. Okey, kaedah penyinaran. Makanan didedahkan pada sinaran mengion seperti sinar gamma, sinar ultraviolet dan sinar X. Okey, dia nak membunuh bakteria contohnya Salmonella species dan Campylobacter species pada daging mentah dan serangga seperti kutu dalam beras. Kan beras kalau kita biar lama-lama memang dia ada binatang hitam-hitam kan. Supaya kutu beras. Dia boleh masukkan makanan. Jadi guna kaedah penyinaran kita pancarkan sinar gamma kan. Ini macam dalam gambar bawah ni. Gamma rays. So sinar gamma dipancarkan pada buah strawberry. Maka dia boleh membunuh bakteria. Teman-teman ni tujuan dia membunuh mikroorganisma dan serangga. Memperlahankan proses percambahan biji benih. Lagi memperlahankan pertunasan sayuran berubi contohnya macam kentang, lobak merah kan dia berubi tu nanti dia bertunah, ada tunah kan, so dia tambah bagi cepat bertunah nanti dia lembek. Dia kena pancarkan. Memperlahankan pematangan buah-buahan, so tambah buah tu cepat matang nanti dia akan lembek. Contoh dia sayur-sayuran, buah-buahan dengan biji dia. Okay, pembungkusan vacuum. Inilah contoh kaedah ni. Udara disingkirkan daripada bekas. Dia buang udara. Okay, ataupun daripada beg plastik. Untuk membungkus makanan sebelum ditutup dengan ketat. Contoh macam ni lah. Kita dah beli macam kacang yang dia kat kedai tu. Dia bungkus rapat. Tak ada langsung ruang udara. Plastik tu rapat ke kacang. Pernah nak beli macam tu, kacang macam tu? Pelajar-pelajar? Pernah. Okey. Jadi dia kata sini, ketiadaan udara dalam bungkusan boleh mencegah pertumbuhan mikroorganisma. Jadi memberhentikan pengoksidaan makanan. Contoh ni kacang, beras,
durian dan sayur-sayuran. Okey, seterusnya kita nak tengok pula mana terjadi bahan kimia digunakan dalam pemprosesan makanan dan impak terhadap kesihatan. Okey, makanan tadi kita belajar dia diproses. Contoh makanan diproses tu dia adalah bahan-bahan dia, tapi bahan-bahan tu dia boleh memberikan kesan yang tak baik pada kita. Okey, contoh yang pertama ada pengawet. Ya, pengawet. Tujuan pengawet ni nak mencegah pertumbuhan dan pembiakan mikroorganisma. Dekat mana mikroorganisma dia nak mengurangkan kerosakan makanan, tak mau bagi makanan rosak. Jadi makanan tahan lebih lama. Okey. Ni dia tak abang kesan lagi, dia buat apa bahan yang digunakan. Okey, ni dia guna pengawet untuk bagi makanan tahan lebih lama lah, konsep pengawet tu. Contoh ni ada garam, tu terus jadi. Gula, macam ada jeruk lah kan, bubur gula nak bagi dia tahan lebih lama. Cuka. Okey, yang buatan ni guna natrium nitrit, natrium nitrat, asid benzoik, asid borik dan sulfur dioksida. Okey, contoh makanan yang menggunakan bahan-bahan ni. Okey, garam digunakan pada makanan laut, pada sayuran, gula pada buah-buahan, cuka pada makanan yang jeruk, natrium nitrit ni pada daging sosis, asid pada buah-buahan, apa semua mi, bola ikan, apa dia sedap pada dia buah-buahan. Okay, benda-benda ni sebenarnya kamu boleh baca je ni, tak susah pun. Sebab tu nak cepat. Okay, kalau ikut kita nak kena habiskan pukul 11. Nota cikgu bagi kamu. Benda yang simple ni kamu baca, cuma cikgu tunjuk benda penting. Okay, lagi bahan kimia lain yang kita guna adalah pewarna. Okay, tujuan guna pewarna nak bagi tambah warna lah pada makanan. Jadi makanan lebih menarik. Pewarna yang dia guna contohnya daripada setengah jari ni guna daun pandan dia warna hijau, kuning warna kuning. Lain-lain tu susu, karamel, santan. Contoh ni sunset yellow warna kuning, pada dia orange. Contoh ni kamu baca. Boleh tak? Boleh. Okey, yang keempat ni menggunakan peluntur. Tujuan dia nak melunturkan warna asal makanan yang kita tak kehendaki. Contoh dia guna karbon diaktifkan, dia guna pada minyak sawit supaya warna merah minyak kelapa sawit tu dilunturkan. Okey, pada gula tebu. Lepas tu benzoyl peroksida diguna pada gula dan beras putih dan bihun. Okey, ni perisa pula. Perisa ni nak bagi tambah rasa makanan lebih sedap dan wangi, menambahkan rasa semajadi. Contoh, kalau semajadi kita ada gula dengan garam, letak pada kuih muih dan kuih aiskrim tu semua tu sedap. Kalau buatan MSG contohnya pada mi segera, pada Maggi. Ya, ada penstabil pula. Tujuan dia nak mencegah pemendapan butiran dalam makanan cair. Membaiki tekstur pemekatan makanan. Contoh kat sini kita tengok agar-agar semua jadi dia guna pada aiskrim. Seterusnya. Okey, lagi bahan kimia dia guna pemanis. Menjadikan makanan lebih manis, contohnya gula melaka, madu, guna pada kek buah-buahan. Kek dan kuih muih. Okey, yang lain tu antioksidan, memperlahankan pengoksidaan makanan yang berlemak, mencegah warna buah dan sayur-sayuran daripada bertukar menjadi perang. Contohlah paling mudah, kalau kata apple, kita potong, kita biar lama dia akan jadi perang. Tu dia tak mahu apple tu dia bodoh lah jadi perang kan. Dia kena tambah antioksidan. Contoh kat sini dia guna asid ascorbic vitamin C pada minyak masak. Dia tak mahu minyak masak tu mudah menjadi perang kemerah-merahan. Okey, kemudian last untuk yang bahan kimia kita guna pengemulsi. Mengemulsikan bahan yang
Saya ada nak kena pergi tengok ada kecemasan, ada orang sakit jantung. Saya nak pergi tengok. Oh. Okey, tak apa. Kita tolong. Okey. Terima kasih kan? Ya, sama. Okey, ni pengemosi ni. Dia kata bahan yang mengemosikan bahan yang tidak bercampur. Contohnya lemak dan air. Memang kalau kita ambil minyak, kita campur dengan air, tak bercampur minyak dengan air tu. So kalau tindakan emosi dia akan bercampur elok. Membaiki kehomogenan, kestabilan dan tekstur makanan. Okay, contohnya pada aiskrim. Dia ada resitin daripada kuning telur dan kacang soya. Aiskrim dia bercampur elok lah. Okey, kemudian kita tengok pula impak penggunaan bahan kimia berlebihan dalam pemprosesan makanan terhadap manusia. So ni kesan lah daripada bahan-bahan tadi, tengok bahan-bahan yang kita guna. Okey, pengawet. Tengok pengawet. Ni kesan dia. Kanser, mengganggu sistem pencernaan manusia, alergi, gatal kulit, so cacatan fetal dalam kandungan ibu dan merosakkan hati dan ginjal. Jadi apa yang kat sini kalau ikut semua ni, warna merosakkan hati dan ginjal, perisau merosakkan hati dan ginjal, pemanis merosakkan hati dan ginjal, antioksidan merosakkan hati dan ginjal. Kecuali satu penuntut tak tulis kan. So kebanyakan bahan penambah pada makanan ni membahayakan kita, boleh merosakkan hati dan ginjal. Jika kita amal guna berlebihan. Contohnya kita asyik makan makanan yang proses saja, kita makan makanan yang fresh. Jadi bahaya pada kesihatan kita. Dan pada tu dia point kat sini kebanyakannya ada penyakit kanser. Nampak? Warna kanser, pengawet kanser, peluntur kanser, perisau kanser, pemanis pun kanser. Yang lain-lain tambahan dia contoh perisau boleh menyebabkan tekanan darah tinggi. Yang lain-lain tu kamu boleh baca lah. Kalau pemanis ni dia betul molekul ni kencing manis sebab dia memaniskan. Yang lain-lain tu kamu baca. Okey, soalan seterusnya. Nyatakan 3 tujuan pemprosesan makanan. Apa tujuan makanan tu diproses? Okey, start apa jawapannya? Dengar saja tak bercakap nanti kamu jadi mengantuk. Takkan siapa pun tak tahu. Syafiq Sufian. Tolong jawab Syafiq Sufian. Apa tujuan memproses makanan? Syafiq ada ke ni? Kau buka saja tinggal. Mencegah pertumbuhan. Apa tak dengar? Ulang Syafiq. Tak. Yang lain boleh tolong? Bagi tujuan memproses makanan. Kenapa makanan perlu diproses? Supaya apa? Tahan lama. Ya betul, tahan lama. Okey. Dapat dah satu. Yang kedua apa? Nak bolong siapa? Mikroorganisme. Ya, nak bunuh mikroorganisme. Satu lagi, bila kita makan mudah di apa? Mudah dicerna. Ya, pandai kata mudah dicerna. Okey, dapat 3 tu. Okey, yang kedua soalan dia. Lengkapkan jadual di bawah dengan bahan kimia yang digunakan dalam pemprosesan makanan. Okey, yang pertama ni bahan yang menambah warna pada makanan. Kita guna bahan apa kalau menambah warna? Apa? Nama-nama tadi tu. Ya, senang berwarna. Okey, contoh pewarna tu kita boleh contoh tadi contohnya karamel. Okey, nak memutihkan makanan apa?
Memutihkan makanan. Maksudnya melunturkan warna asal makanan. Kita guna apa? Itu saya sebut tadi. Kata minyak kelapa sawit berwarna merah. Sama merah tu kita nak jadikan macam warna kekuningan. Kita guna apa? Peluntur. Ya, dia ni peluntur. Okay, yang ketiga nak menambahkan rasa pada makanan supaya makanan lebih sedap. Apa pula? Perasa. Ya, perasa. Okay. Okey. Ni contoh-contoh nama lah bagi menambah warna pewarna ni karamel. Peluntur ni Benzoyl peroxide, perisa ni MSG dalam Maggi ni. Okey, seterusnya soalan seterusnya. Padankan kesan penggunaan bahan kimia yang berlebihan kepada kesihatan manusia. Okey, yang pertama ni pewarna. Apa kesan pewarna? Kalau kita nak kelas kan kita ambil nampak gambar. Kita tengok belah kanan pula. Kencing manis. Kencing manis daripada menggunakan apa? Pemanis. Ya, okey. Kita sesuaikan tu. Kencing manis daripada menggunakan pemanis. Okey. Kalau penyakit tekanan darah tinggi. Banyak makan apa ni kalau tekanan darah tinggi? Garam. Ya, kita makan garam. Okey, tinggal dua. Pewarna dengan peluntur. Yang mana menyebabkan kanser? Peluntur. Sebenarnya peluntur dia keracunan. Pewarna. Pewarna menyebabkan kanser. Keracunan tu dua-dua. Ini dah saya bagi lah. Semua dah gariskan. Okey. Ni yang terakhir ni 2.6. Makanan kesihatan dan suplemen kesihatan. Okey, ada dua. Kita nak tengok isu berkaitan makanan kesihatan dan suplemen kesihatan. Isu berkaitan status halal makanan. Okay, makanan kesihatan ni merupakan bahan makanan semua jadi terkandung dalam gizi normal. Mengekalkan kesihatan dan tidak mempunyai bahan kimia. Okey, antara isu berkaitan dengan makanan kesihatan, kita boleh dapatkan makanan kesihatan, harga makanan kesihatan yang tinggi, harga dia mahal. Kaedah pemprosesan dia dan bahan kimia yang digunakan dalam pemprosesan makanan. Jadi maksudnya makanan dia kata tujuannya mengekalkan kesihatan, tidak mempunyai bahan kimia. Tapi ada isu-isu dia lah. Contoh susah nak dapat, harga dia mahal. Menyebabkan bahan kimia yang digunakan dalam makanan tu. Okey, suplemen pula, suplemen kesihatan. Nutrien yang diambil dalam bentuk kapsul, pil, secair dan serbuk dalam dos yang tertentu. Bahan nutrien seperti mineral, vitamin, karbohidrat dan pelawas. Dia ada dalam suplemen kesihatan dalam kuantiti yang kecil tetapi kepekatan dia tinggi. Contoh macam dalam gambar ni lah. Okay, ada pil-pil ni kecil saja kan. Kuantiti dia kecil tapi dia kepekatan dia tinggi. Maksudnya tak perlu nak makan sampai 10 biji pil untuk dapat vitamin C. Padahal kita makan sebiji vitamin C sehari dah melengkapi keperluan vitamin C untuk satu hari je lah. Okay, isu berkaitan dengan suplemen kesihatan adalah pengambilan dos yang sesuai dengan keperluan kesihatan. Contoh kita nak makan vitamin C, adakah sebiji sehari sesuai dengan keperluan badan kita? Sebab ada orang tu dia dah makan sayur-sayuran, dah makan buah-buahan, dia dah dapat dah sumber vitamin C daripada makanan dia. Kalau dia makan pula suplemen tambahan, kemungkinan berlebihan untuk badan dia. Itulah isunya. Ataupun dia makan tu tak cukup lagi untuk badan dia. Okey, oleh sebab keperluan badan seorang individu berubah-ubah. Maksudnya
Tak sebetulnya setiap hari dia perlukan sebiji vitamin C sehari sampai setahun dia macam tu je. Taklah, mungkin dia berubah-ubah. Bergantung dengan pemakanan harian dia lah. Okey, dos pengambilan suplemen kesihatan sukan dengan tepat. So, dos ni supaya tentu yang tepat. Hasilnya, pengambilan suplemen kesihatan berkurang atau berlebihan. Yang macam kita sebut tadi kan. Mungkin tak cukup pun keperluan tu. Ataupun dia ambil tapi dah melebih daripada yang sepatutnya perlu. Dia akan mendatangkan kesan buruk kepada pengguna. Okay, dasar keselamatan makanan kebangsaan. Yang ni dikuatkuasa oleh bahagian keselamatan kualiti makanan Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu KKM melalui program keselamatan makanan. Okey, dia bertujuan untuk melindungi orang awam daripada risiko pengambilan makanan dan minuman yang mengancam kesihatan. Dia maksudnya nak lindungi kita lah pengguna daripada kita makan makanan yang membahayakan kesihatan kita. Okey, makanan kesihatan dan suplemen kesihatan tiruan. Ni bahaya juga kan. Dia jual, atau dia jual vitamin C. Padahal vitamin C tiruan. Tak jadi apa-apa kalau kita makan. Takut nanti memudaratkan kita, merosakkan hati dan ginjal pula. Perdagangan makanan tempatan dan global. Sebenarnya, ni pihak berkuasa kawalan dadah iaitu PBKD yang manakah untuk mendaftar dan memantau suplemen kesihatan dan ubat tradisional sebelum dipasarkan. Ini kalau tradisional. Okay. Dia kena pantau dulu. Contoh dia guna apa? Dia keluarkan pil kacik Fatimah. Tradisional lah kan. Tapi dia kena pantau kandungan dalam tu. Selamat ke tak kan. Kemudian mesti ada pelekat label dan kod QR. Pada botol dan kotak suplemen yang telah diluluskan. Contoh kita gambar kat sini lah. Ni contoh label dan kod QR. Ni ada label KKM. Ni ada QR code dia yang diluluskan oleh Kementerian Kesihatan. Ni lambang Kementerian Kesihatan. Mungkin ada macam tu. Proses kurang-kurangnya kita tahu minyak herba ni telah disahkan oleh Kementerian Kesihatan selamat untuk dimakan. Dan penekanan terhadap usaha meningkatkan kesedaran awam melalui pendidikan kepenggunaan. Lagi iklan dan kaedah pemasaran tentang mutu makanan kesihatan dan suplemen makanan sering mengeluhkan dan menyukarkan pengguna. Maksudnya dia bagi iklan tapi kadang-kadang kita pengguna ni kita tak faham pun tentang makanan suplemen kesihatan ni. Dan jadi dia kata menyebabkan apa? Pengguna ni suka memilih makanan kesihatan bersesuaian dengan keperluan mereka. Takut nanti tak perlu dengan badan tapi dia makan. Lagi melindungi kebajikan dan memudahkan proses pemilihan makanan pengguna. Jadi dia kena kawal mutu makanan melalui dua ni. Yang pertama, Akta Makanan 1983. Yang kedua, Peraturan Makanan 1985. Tahun ni memang tetap dah. Ini tengok Akta Makanan 1983. Kata adalah undang-undang oleh kerajaan melindungi orang ramai terhadap bahaya dari segi kesihatan dan penipuan. Ini yang berkaitan dengan penyediaan, penjualan dan penggunaan makanan serta perkara yang berkaitan. Ringkasnya mana-mana pihak yang menjual makanan beracun, bahaya ni, atau merosakkan kesihatan pengguna akan didenda atau kedua-duanya sekali oleh mahkamah. Dan Peraturan Makanan 1985. Undang-undang digubah di bawah Akta Makanan 1983. Akta ni ada buku namanya, buku yang menetapkan peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi. Peraturan ni dikuatkuasa oleh Kementerian Kesihatan. Tujuan dia apa yang ni? Memperoleh makanan yang selamat, berkualiti, bersih, bebas daripada bahan pencemar dan racun. Contoh, mengikut Peraturan Makanan 1985,
Maklumat dalam label makanan harus mengandungi perkara seperti yang Rajah ni. Okay, maksudnya kalau kita beli makanan, kena tengok dia ada tak semua label ni. Okay, tengok contoh pada roti kan, kita beli roti. Okay, dekat roti dia ada yang pertama ni, akuan pemakanan. Akuan pemakanan menunjukkan kualiti pemakanan produk tersebut. Dia label kat situ. Kita ada di label akuan makanan. Dan pelabelan makanan. Tengok label di bawah ni. Okey, ni bahagian sini. Dia labelkan makanan tu ada tenaga, karbohidrat, protein, lemak, sawit apa semua tu. Okey, maklumat makanan berkaitan dengan produk. Yang ketiga pula, aditif makanan menyatakan semua aditif makanan dibenarkan, iaitu yang kita baca tadi lah, ada apa, pengawet, pewarna, perisa, penambah perisa, antioksidan dan konditer makanan. Di bawah ni. Contohnya dia tulis kat roti ni, mengandungi bahan pengawet yang dibenarkan. Dia penyataan mengikut kuantiti, berat atau isi padu dia. Ni berat bersih 450 gram. Dia kena bagi tahu. Kemudian dia ada tanda tarikh luput lah dalam tarikh. Pastikan makanan tu tidak melepasi tarikh luput. Lagi, maklumat pengeluaran tu maksudnya daripada mana kilang tu kan? Dikilangkan oleh apa? Nama dengan alamat kilang. Arahan penyimpanan. Simpan di tempat sejuk dan kering. Dia bagi tahu. Itu arahan penyimpanan. Dan senarai ramuan. Sini ramuan tepung gandum, susu, tanpa lemak, sayur, mentega, garam, gula apa semua. Dia bagi tahu apa ramuan yang di dalam makanan yang kita beli tu. Kemudian yang terakhir, nama sebutan sebenar makanan. Ini lah apa benda makanan tu, dia kena bentang juga, dia boleh juga. Okey, nama yang jelas. Tepat dan tidak menyesal. Contohnya roti. Okey, dan last sekali, itu halaman makanan. Okey, yang ni makan tempat makan, imbas tempat makan atau produk makanan yang mempamerkan logo halal di Malaysia. Ni logo halal ni biasanya dikeluarkan macam ni lah label dia. Di bawah JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Okey, tempat makan atau produk makanan yang mempamerkan logo halal Malaysia mengesahkan bahawa makanan di situ atau produk tu adalah halal. Okey tak? Okey, soalan kuis. Mudah ni. Okey, yang pertama. Apa dan apa merupakan dua akta makanan dikuat kuasa untuk melindungi hak pengguna? Apa benda? Yang pertama akta. Apa nama akta tu? Nur Fatihah. Apa nama akta yang melindungi hak pengguna? Tahu je cikgu sebut tadi. Akta nama apa? Cepat. Kamu yang dengar yang lain ni boleh jawab sekali. Akta apa, peraturan apa namanya? Cepatlah, takkan jadi cakap semua. Akta makanan. Ya, akta makanan. Semua tahu dia. Tahun 1980 apa? 1983. Tiga. Ya, pandai. Pandai tu. Okey, yang kedua pula peraturan apa? Peraturan makanan. Ya, 1980. 5. Ya, 1985. Saya ingat tu. Okey, yang kedua, mewajibkan pengeluar makanan untuk melabelkan produk makanan masing-masing. Okey, yang ni yang mana yang mewajibkan kita pengeluar tu label? Akta ke peraturan? Peraturan. Ya, Peraturan. peraturan. Peraturan makanan 1985. So kamu, pokoknya kamu sebagai pengguna, kamu tahulah maknanya ada akta yang mengawal pengeluar tu
Tak bolehlah dia keluarkan makanan sewenang-wenangnya. Dan makanan dikeluarkan mesti ada label. Kan? Okey, ni soalan terakhir Nana. Okey, labelkan. Okey, bahagian A. A tu dilabelkan passion fruit drinks. Maksudnya tu bahagian apa? Dia kena labelkan sebagai apa? Produk. Yang ni nama. Nama apa? Produk. Nama produk tu. B. Dia kata ni. Bahan-bahan air, ekstrak, buah malkisa, gula, pewarna, perisa apa semua. Okey, ni dilabelkan sebagai apa? B. Dia panggil apa benda-benda ni? Perisa. Perisa apa semua tu, tak kata perisa. Dia panggil ramuan. Pandai ramuan. Jamuan. Ni ramuan. Okey, C. Tarikh luput 25/9 tahun 21. Okey, tu sebagai dia panggil apa? Tarikh luput. Ya, mesti ada tarikh luput. Ini penandaan tarikh luput lah. Ini penandaan. Okey, kemudian D. Simpan di tempat sejuk terbaik jika digunakan 7 hingga 10 hari selepas dibuka. Ini maklumat apa? Arahan apa? Arahan apa? Arahan. Simpan di tempat sejuk. Jadi kata arahan. Arahan penyimpanan. Ya, pandai. Arahan penyimpanan. Wow. Okey, kemudian manufacture dikeluarkan oleh Maple M9 Berhad. Jadi sebagai apa? Dinamo. Jenama bukan, jenama dia. Abang tu, passion fruit drink tu. Nama pengeluaran. Maklumat pengeluaran. Ini maklumat pengeluaran. Okey, net weight 250 ml tu sebagai? Kandungan. Okey, kandungan dia lah. Kandungan atau kuantiti dia. Itu ni yang kita label lah. So habis dengan tu kita dah habis untuk 4. Tiga topik untuk bab 2 lah habis. Okey, ada soalan nak tanya tak? Ada soalan? Okey, so ingat pesanan cikgu nak, kamu boleh pergi cari dekat kedai buku postal, cari buku rujukan. Dekat Shopee pun ada cikgu. Seorang lagi tu pun dia dah berbual dalam grup kan. Senarai buku rujukan yang kau boleh beli. Cikgu sarankan buku pelangi tu. Boleh tak pergi cari buku? Boleh. Okey, itu saja untuk cikgu. Terima kasih sebab kamu tunggu sampai habis. Sekali lagi, kamu tolong tulis dalam grup senarai pelajar yang hadir kelas hari ini. Okey tak? Okey, yo. Okey, baik. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih, yo. Waalaikumsalam. Baik. Thank you.